kebaikan. Sebab itu saya sebut tadi, kalau kita kritik, ada orang kata, Ustaz, itu kerja jakit lah, itu kerja pejabat kamu, sana ni yang bayar, yang cakap ni, yang rajin datang kuliah balik, yang rajin datang ceramah. Tapi pemikiran kita rasa itu kerja jais, itu kerja jais, itu kerja. Tenanglah, ini kerja agama. Makna kita sendiri pun bertanggungjawab. Cuma sesuailah dengan kita. Pasal kita bukan orang pejabat agama, tetapi kita boleh kritik, kita boleh ambil bahagian. Kan kita tak boleh pergi. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang menyiapkan pasukan tentera, dia dapat pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, dia bagi duit saja, dia bagi hidup, dia bagi lebih. Nabi kata orang ni dapat pahala seperti mana orang yang berjuang fi sabilillah. Itu saya kata tadi, seorang yang angkat tangan dekat tu, laki dia belum tahu lagi angkat tangan. Kan? Kalau kita tanya tu, jadi panggil suami dia, macam mana bang angkat tangan, semua bang pergi. Ustaz, suruh je dia angkat tangan. Jadi kita kena fikir, kalau kita nak pilih kita, kadang-kadang tapi kita ada cara. InsyaAllah tuan-tuan, saya tengah bincang dengan teman-teman, kawan-kawan, untuk kita lihat suasana. Kalau ada rezeki kita tak ada, Allah Ta'ala banyak umur, saya yakin ini kita akan buat, kita akan tak buat yang pertama. Tapi berapa ramai anak-anak kita yang mengaji di muslim, yang tak ada kerja. Kerja dakwah, kerja dakwah ni bukan part-time, kerja. Tapi kita kena bahagian kita, dan kita mesti pandai untuk kita bagaimana nak mengatur supaya perkara yang baik ini dapat kita laksanakan dengan sempurna. Ini sebagai satu contoh lah. Sebenarnya contoh banyak. Seluruh contoh yang selalu saya bagi bangun di masjid. Hari ini kalau kita tengok masjid, banyak orang tua pada orang tua. Tapi kira di sini nampak ramai orang-orang tua. Ya, canggih di sini. Orang tua tak pernah, orang tua yang ramai. So itu kadang-kadang kita besarkan untuk kuasa masjid nak. Kita masjid ni kita kena kreatif lah. Saya ingat ketika saya mengaji dengan Syekh Muhammad bin Said Haud, anak kepada seorang ulama besar. Kalau tuan-tuan kaji baca kitab-kitab besar, jangan baca kitab kecil. Kitab kita kaji baca, mari semayang, itu di kitab. Tak ada lain dah. Kalau kita baca kitab-kitab besar, kita akan mengumpul seorang ulama nama Said Haud. Saya pernah mengaji dengan dua orang anaknya, seorang Syekh Muhammad dan seorang Syekh Muaz. Syekh Muaz ni ulama tarikat, hebat orang. Abang ini Syekh Muhammad, ulama hadis. Kami mengaji kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Saya ingat tadi, bila kami datang ke masjid ni, imam satu masjid, dia juga bersyarah di masjid ni. Tengok tuan-tuan, bagaimana orang nak fikir bahawa dia boleh untuk beri sepenuh khidmat masyarakat. Di masjid itu kerja, dia balik, dia jadi imam pula, takbir masjid itu. Dan dia juga mengajar. Allahu Akbar. Cuma di sana lain sikit, anak murid cari guru. Sini lain, terus baru makhluk berjalan.
Taman ni, penjara ini, apa lagi? Saya memang di depan ni. Taman Kunai, Seri Kunai, Seri Mesin, jauh, Mesin. Nah, kami dah kenal, tapi mengaji tak ramai pun. Sebab itu sebenarnya kita di sini kuliah, kalau kuliah, kami mengaji 6 orang, naik 2 orang Arab sahaja. Biasa bila mengaji syekh ni akan perlu menyandang daripada bersopan, lagi besar pada saya. Saya ni isteri tadi, walaupun kita nampak atas tu besar, benda tu yang besar. Saya tak besar sama. Nak sebut dia menyandang dengan mimbar, tangga mimbar pendekatan mihrab, tempat semayang. Dia akan disandar situ dengan dia punya cushion satu, cushion bawa ke rumah, bawa jandok. Kemudian kami akan baca kitab, mengaji tenang-tenang je, tak pakai mikrofon pun. 6 orang nak mikrofon 6 benda je. Duduk, dia pun baca. Biasanya anak murid dia baca, dia tak banyak baca. Anak murid dia mana yang rasa terang dia tambah. Ini makna ini baca lagi. Lama-lama dia kata, aku ingat kita terjejak letih dah macam ni. Dia letih pasal dia tengok anak murid dah mula mengantuk. Apa dia buat? Dia kata dengan Arab ni, dia kata, bawa keluar makanan yang kau bawa tadi. Sebab itu kami suruh pergi, sebab kami pergi berdarah je. Yang bawa makanan ni 2 orang Arab tak gede-gede. Kami datang mereka, hari ni aku minum. Jadi berhenti tutup kita, kemudian makan. Di mana makan? Air taman ni, air tanya. Di mana makan? Memang dari mulut. Tempat makan di mana? Kedai mamak. Sebelah mimbar ni, di mihrab. Anjak, boleh makan sini. Maknanya apa? Maknanya apa? Cuba kita di Malaysia, ada yang datang dengan ceramah sambil ngacau Nescafe. Tak payah masjid sediakan, dia bawa sendiri. Boleh tak boleh? Jawab. Siapa nak jawab? Boleh ke tak boleh? Kena halau. Kalau tak datang musuh masjid kan, cik nak makan ke nak dengar ceramah? Saya nak ikut 2 sikit. Kau jawab pula aku cakap. Tak, saya tak kata musuh masjid sini lah, tuan. Malah musuh masjid musuh ni. Dia bila lagi pula. Tak. Tuan-tuan, ini ulama ni. Syekh Muhammad ni ulama hadis. Ayahnya ulama besar. Kami makan di dalam masjid saja. Berhenti makan, letak tepi makanan. Dia kata kita sambung baca balik. Baca. Sonok tak kalau ngaji macam tu? Sonok ke tak sonok? Sonok. Tengah-tengah mengaji di mata mengantuk. Orang datang buat pulang, bang, Nescafe. Okey. Segar mata. Tapi tak payahlah buat macam kedai mamak. Dia tarik kuah manis. Ingat apa kedai mamak? Tak maknanya tuan-tuan, kadang-kadang kita kena ubah cara fikir. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ada orang minum tak dalam masjid? Ya. Kita minum tak dalam masjid? Ada ustaz kan?
Hajar, teman-teman ni boleh berubah. Nah, ini tuan-tuan bagi tajuk, saya uraikan saja. Lain kali jangan bagi tajuk ni. Kita ramai anak-anak. Memang budak-budak ada yang boleh lari kat luar sebagainya. Tuan-tuan, kawasan kita luas. Kenapa kita tak buat ada ibu yang duduk di luar sana, di belakang sana, bawa toy? Betul ke bahasa? Tuan-tuan orang punya macam bahasa lain. Toys. Mana pun? Permainan. Letak kat belakang tu, budak-budak seronok dulu. Budak-budak, dia main kat belakang sana. Orang dulu sini lah. Jangan budak-budak sini pun dulu sana. Kita balik lah. Tak ada lah bapak-bapak anak di sini. Bapak mana? Ayam yang seimbang kat belakang. Tak kenapa tak boleh. Apa masalah? Daripada anak kita berlari-lari di sana, kan baik di sana kita adakan melukis. Boleh tak boleh? Bagi hadiah. Hai, tabung masjid besar. Dan tabung besar isi kecil. Suruhlah jemaah bagi. Kita kena begini supaya ibu bapa yang ada anak-anak kecil, orang-orang muda. Bang, di masjid hari ni ada ceramah, ada kuliah. Payah budak-budak tak kurang, kat sana dia orang boleh melukis. Boleh tak boleh? Boleh. Ni boleh ke tak boleh? Boleh. Betul. Ustaz, payahlah hadiah siapa nak bagi. Allah. Saya rasa kalau kita announce ni tuan-tuan, siapa yang nak bagi hadiah dan dengan melukis, satu hadiah RM50. Ada tak yang nak bagi? Ada. Ini untuk anak-anak yang berlari saja. Ibu kat dalam risau. Anak jatuh ke, terboleh ke, nak bangun. Sayang pula. Nanti tak ada ceramah. Bangun memang nak bangun lama dah. Nampak tak? Ialah anak kita yang memang tak berat, diam tak perang. Anak kita yang nak ubah, habis banyak kan dah panjat tingkat duduk. Buat kayu. Contohlah tuan-tuan. Kita ruang kawasan kita luas, kritik. Saya sebut ni buat kebaikan, bukan makna sembahyang saja. Saya berbalik pada Singapura. Dengan tuan-tuan pun sedia maklum, sebelah jiran. Diorang di Singapura, dia buat peruntungan daripada gaji dia untuk diimpakkan secara tetap. Kita tak buat peruntungan, kita tak buat peruntungan di masjid. Satu masjid sebenarnya tak payah balik kepala. Kalau kita nak pastikan majlis ilmu boleh berjalan terus, bagi tahu je tuan-tuan, siapa yang nak belajar ustaz ni daripada kampung Pulau. Saya tanya, minggu pertama saya tanya dia, kita tak datang kuliah, dia datang mengajar, kita dapat pahala tak? Dapat. Dapat pahala kita dapat? Dapat. Tapi jangan bawa modal pula. Dia tak datang, dah selesai kita di rumah. Hai bang, tak ada pula. Tak apa, aku dapat pahala. Ustaz tu aku tanya tu. Tak suruh. Tak, kenapa kita tak boleh buat gitu? Kita tak ada. Tuan-tuan nak panggil ustaz yang canggih-canggih. Saya taklah canggih. Kan? Yang ustaz yang canggih lah. Mungkin ustaz tidak apa terbang untuk datang sini. Bagi dia lupa terus. Contohlah tuan-tuan. Bagi siapa nak tanya. Ada orang yang marah. Dengan dia ustaz ni nak datang, nak terbang lah. Bang, dia datang pada Sabah. Kuliah maghrib tadi, kuliah maghrib di Taman Yu.
Tadi dia kuliah Zuhur di Singapura. Contohlah. Nasib baik tak jam. Semalam jam 5 km nak keluar daripada Malaysia. Saya kata memang tak ada kuliah pagi-pagi. Rupanya tak ada kuliah isyak. Nah, kreatif lah, kreatif. Jangan dia puasa saja buat kerja. Bengkok kita puasa. Kita kreatif. Kita sama-sama buat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah. Ada orang kan ada lebih pagi. Faham atau tak faham? Faham. Kita boleh buat. Saya ingat masjid ni lagi boleh buat. Kawasan luas. Supaya mak bapak kita percayalah tuan-tuan. Mak bapak akan gaji datang mesti. Pasal dia tak risaulah jaga anak. Saya tanya dengan satu orang Kristian. Saya tanya dengan dia. Di gereja ada orang bawa budak kecil. Dia kata, yes. Ada. Saya kata, dia orang letak ke mana? Biasanya saya tengok dalam filem yang datang tempat semayang suruh bantu. Dia kata, tak. Kami letak di apa nama? Playground. Ada tempat dia. Mak bapak datang, seronok. Tak bisa. Tak jadi masalah soal anak, tak jadi masalah soal nak risau. Sebab apa? Sebab ada alternatif. Tapi kita masih lagi dengan cara lama. Kan? Anak-anak jangan bawa. Ni bukan masjid sini, mak ini tidak. Usah saya tengok ramai budak-budak. Seronok tengok tuan dengan anak-anak kecil-kecil. Ada yang dia lah, walaupun dia berlari masuk kecil, tak apa. Ustaz, nanti payah dia terkencing, kena kapet. Sebab tu Nabi ajar cara bersihkan najis. Bila nak berhenti, kita tak kencing kena kapet. Yang kencing tu budak-budak. Ada orang tu yang sebut kencing kena kapet. Bapak mak dan kencing pula nama. Tak ada. Apa kita nak risau? Kan ada pempekah tentang itu. Tuan-tuan, tak seronok kita tengok ramai orang. Tak seronok kita lihat bila masjid di seperti sebuah pusat komuniti. Sebab itu kata Sayyidina Ali, Al-haqqu bilan nizam yu'libul batil bin nizam. Perkara yang baik, perkara yang betul, yang kalau kita tidak buat dengan cara yang terbaik, nanti kebatilan dia akan lebih nampak daripada yang hak. Tu tak ada masalah. Kadang kita dah habis kuliah, bapa dah air minum keluar. Saya ingat tadi pasal anak, siapkan dia skip kat luar. Siapa rasa ngantuk minum, kira minum jam. Jangan buat tempat borak kat luar pun. Kan dia borak pula lepak. Kita lepak sini pun ingat. Ini yang satu hal juga. Tak ada masalah. Tuan, ingat duduk bawah ni boleh lama-lama. Tuan-tuan tak jam lagi. Tak jam kan? Oh, canggih tu. Saya duduk 5 minit kat Penang. Ustaz Azrul dah pernah second round tu pusing. Kalau dia pusing satu lagi, saya berhentilah. Tak, orang masing-masing tempat ini ada keperluan dia. Tak ada masalah. Jangan kita jadikan majlis kita di masjid ini licik. Sebab itu dalam psikologi pendidikan, masuk sikit lagi tuan, orang barat kata apa? Dalam psikologi pendidikan, dia kata apa? Orang yang nak dididik, dia mesti telah cukup keperluan. Maknanya apa? Kalau orang ini cukup keperluannya, bila kita didik dia, dia
dia akan masuk. Contoh, dia punya makanan dia cukup. Dia bukan belajar dalam perut lapar. Dia tak boleh fokus. Ini dalam psikologi pendidikan barat aja. Dia mungkin ada masalah-masalah UPM yang bagian pendidikan. Saya ingat pendidikan itu. Saya pun tak ingat lah. Teori Maslow, Maslow, apa lagi? Maslow KFC session. Tuan-tuan, sebenarnya dalam Islam ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Sebenarnya Islam ajar Nabi sebut apa? La solatan bi hadratit ta'am wala wa huwa yudamul ahlisan. Jangan solat ketika mana makanan telah terhidang. Ini psikologi. Dan tidak ada solat ketika menahan air kencing dan nak terdengar. Boleh sembahyang ke? Kalau tengah nak kencing, dah tak tahan nak. Jadi imam pula nak kencing, nak kepek-kepek imam. Nahan kencing. Sebab itu, kalau rasa nak kencing, imam berhenti. Dah tak tahan dah nak kencing. Ustaz, kalau imam berhenti, siapa lagi imam? Ini apa yang payah sangat? Mengaji itu bukan banyak. Tak cukup yang dekat, cari yang jauh. Yang belakang imam dah ganti. Dan duduk belakang imam buat apa? Duduk belakang imam buat apa? Sebab itu orang belakang imam, kalau imam keluar daripada menjadi imam, yang belakang imam naiklah. Ini belum. Imam kata tahan nak berak, imam pun keluar. Elok imam buat di sana. Tak ada sana. Sana di sini. Oh sini. Imam pun keluar di sini. Makmum belakang boleh tengok tak? Yang sebelah pula boleh tanya. Kan tak ada kerja ni makmum. Dah dah imam keluar, yang belakang take over lah. Makna imam emergency call. Tapi biasa imam keluar tak? Saya tanya, imam keluar ke tak? Tak. Mampu imam tak keluar. Pasal dia tahu dia keluar, seminggu orang tak habis mengumpat. Sebab itu dia nak terberak di tempat kembang pucuk tahan. Nasib baik dia tak menghadap muka kamu. Kalau menghadap muka kamu, nampak itu nak berak. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa? Pasal dia tahu aku kalau keluar ni memang kita maki dengan makmum. Ini usaha. Ini psikologi. Dalam pendidikan saya jadi macam ni. Kita tak boleh banyak. Ya. Sebab ada yang dah setting dah malam ni nak tengok orang. Ada tak? Alhamdulillah ceramah tak ada betul. Untuk saya balik dia lagi. Langkabut balik semua. Tuan-tuan, saya nak saya buat kesimpulan lah. Sebab saya nak kena pergi bicara ini. Yang saya pun tak boleh panjang. Kita kongsian kita malam dalam nak buat kebaikan ini kita berhenti. Minta kita ni kita tak boleh bekukan dia. Tak boleh rejikkan dia. Kerana ada matlamat yang lebih besar yang kita nak. Kita bukan sekadar meneruskan saja, tetapi kita nak sesuatu yang lebih baik, yang lebih membawa kepada kebaikan. Saya yakin
Malam ni kita yang mendengar ceramah ni dan tersulah kita kuasa masjid dan saya yakin masjid ni boleh buat, sebab saya tengok budak-budak banyak ada yang main bola kat belakang, tapi yang jadi bola tu sokok anak siapa dia sepak saya tak tahu dah. Jadi tuan-tuan nanti balik kalau ada sokok anak yang tengok jangan marah, beli aja sokok baru. Kita kena kreatif tuan-tuan, kita kena sedia untuk berubah supaya dakwah kita, Islam yang kita tunggu ini dia boleh lebih terdepankan hari ini halangan-halangan, cabaran-cabaran yang ada pada hari ini, supaya kita dapat terus apa yang disebut patah Melayu, berdiri sampai tinggi, duduk sampai dah. Bahkan bukan itu, al-Islam ya'ni wala yu'la alaih. Kita nak Islam terus tinggi. Islam yang ada dalam masjid ini, Islam yang ada dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, sentiasa terus berada di puncak. Saya tak sempat nak bincangkan, walaupun saya fikir nak bincangkan satu persoalan bagaimana kita nak kreatif dalam melakukan kebaikan dalam rumah tangga pula, dalam soal pendidikan anak-anak. Jadi mungkin tak sempat. Ya, ini kita sambung tuan-tuan depan. InsyaAllah dalam bulan 8, 20 bulan 10, 20 bulan 12 atau tahun satu lagi lah. Jadi saya ingat kepada ini sekadar dulu ya, yang dapat dikongsikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan insyaAllah. Allahu a'lam. Aku lupa ni hadar. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.